Okey Siti, tadi kan Ya. masa kat live, Kak Zee tak tahu ada orang tag-tag, nama dia Atif Zul. Ada orang tag-tag, dia kata Atif Zul buat buat macam dia tegur lah suara Siti dah kasar. Lepas tu semenjak Siti belajar dengan Datuk Syafina, suara Siti kasar semua. Tadi Kak Zee tak tahu pun ada Atif Zul ni dalam live. So Kak Zee beritahu, Kak Zee nak buatlah sedikit penjelasan sebab Kak Zee takut nanti mana-mana video yang viral dengan fakta yang salah kan tak bagus lah untuk kita punya reputasi juga kan. So Kak Zee katalah, pertamanya Datuk Siti dia tak pernah belajar vokal pun dengan Datuk Syafinas, tapi Datuk Syafinas bantu kita bawa Datuk Siti pergi jumpa doktor pakar. Sebenarnya Datuk Siti masih dalam rawatan, masih dalam proses rawatan. Dan juga satu lagi, Datuk Siti tu ditemani. Datuk Safina tu orang yang baik sangat, teman jumpa doktor. Jadi bagi saya, sebab saya dengan Datuk Siti ni sangat jujur je, kami kalau benda-benda yang kami malas kan, malam macam Datuk Siti pun tak adalah nak reveal dia tak sihat ke apa kan, tapi kita pun tak naklah nanti sebab Datuk Siti masih bekerja, Datuk Siti masih lagi menyanyi, Datuk Siti masih lagi buat album kan, tetapi kita buat atas kapasiti mampu kita kan Datuk Siti kan. Datuk Siti pun tak pernah cakap suara dia tak berubah, dia tak pernah cakap dia sihat. Sebenarnya untuk dapat balik kondisi yang betul-betul solid, doktor pun cakap dia tak makan dia takkan ambil masa sekejap kan Siti kan. Dia ambil Lagi masa lagi Siti. bertahun-tahun. Dan satu lagi, Tetapi dia nak beritahu Siti, tetapi yang buat video tu dia masuk ni, dia cakap dia minta maaf. Lepas tu sebab kita bagi dia teguran yang baik, jadi dia buat minta maaf. Tapi sebenarnya hati kami tak adalah sampai buat macam tu. Maksud bagi Kak Zee adalah orang yang akan betulkan fakta je. Orang nak buat penjelasan ke tak nak buat penjelasan ke tak apa, sebab kita ni nak betulkan fakta je. Sebab Kak Zee tak nak nanti kalau fakta salah dia akan jadi semua orang cakap macam Kak Zee pun betulkan tadi, yang macam dia orang kata Siti kan sakit sebab COVID. Okey, COVID tu mungkin salah satu punca, tetapi of course lah adalah faktor-faktor lain yang Kak Zee rasa Datuk Siti pun tak naklah share, tak naklah cakap, sebab kita yang penting kita dapatkan rawatan, tapi dalam masa yang sama Datuk Siti masih lagi aktif buat album kan. Tak ada masalah. Bagi kita adalah elakkan seminima mungkin kontroversi ataupun benda-benda yang jadi pertelingkahan. Macam Kak Zee adalah orangnya buat penjelasan untuk elakkan pertelingkahan je. Maknanya yang ni nak cakap gini tak best lah kan. Meh Kak Zee daripada sumber yang sahih, meh Kak Zee cakap supaya tak berlanjutan. Jadi apa-apa pun kami okey je. Macam tu. Okey, tu selingan. okay, Siti masuk balik ya. Okey. Sorry, saya nak masuk balik semula. Okey, untuk pengetahuan semua, suara ni dia ibaratnya macam pensel lah. Kalau kita makin lama kita menyanyi, kita mengasah suara kita akan jadi lebih polish dan lebih makin lama dia akan jadi season tau. Dan memang pun tengoklah dan dengarlah lagu-lagu suara-suara daripada artis antarabangsa ke apa ke, memang daripada mula dia menyanyi sampailah sekarang dia akan ada perubahan. Dia tak akan kekal suara kecil macam tu. Dulu saya nyanyi suara kecil tau. Kan sebab apa? Sebab waktu tu saya memang umur 17 tahun. Saya menyanyi menyanyi lontar je suara saya. Saya tak guna macam-macam teknik ataupun saya tak gunakan dengan cara yang mencantikkan dari segi ada tebal, ada nipis, ada getaran, ada jiwa, itu semua. Zaman tu zaman menyanyi saya jerit je. Boleh saya katakan saya nyanyi, saya melontarkan suara tu. Tapi bila makin lama kita banyak ilmu dan memang penerbit-penerbit pun masa zaman dulu saya masa awal-awal rakaman album ada yang cakap kat saya, Siti, makin lama nanti suara you akan jadi besar dan dia akan jadi lebih lemak. Itu memang terbukti lah, dia akan jadi lebih besar. Cuma bezanya sekarang bila saya terkena COVID dulu, dia efek sebenarnya paru-paru, efek paru-paru saya dengan pernafasan. Itu yang memang sangat-sangat dan juga saya ada satu yang macam
kan saya ada cerita dulu, saya jumpa pakar paru-paru, saya ada mild bronchitis. So bronchitis tu selalu ganggu saya kalau saya silap, macam saya pergi tempat yang ada orang batuk. Nanti kalau saya senang terkena dengan orang yang ada batuk tu, esok orang merokok orang merokok. tempat orang merokok, tempat orang batuk, saya senang apa orang kata Kak Zee, berjangkit ataupun dapat efek tu. Nanti saya akan nyanyi, saya rasa nafas saya pendek ataupun suara saya akan phlegm tu dekat dada paru-paru saya tu yang kacau saya. Sebab tu Siti kalau boleh elakkanlah kalau tempat ada orang merokok ataupun ada orang sakit, alamak dia jadi fobia. Ada batuk. Okey, mungkin boleh Kak Zee sambung sikit lah. Okey, kalau you all perasan kan, kadang-kadang kan kita orang kan kalau anak, contohnya kalau ada meet and greet ke, kalau memang jumpa orang ke, kalau ada orang ramai berbaris, tapi Datuk Siti dia boleh dengar tau sama ada orang batuk atau orang tak sihat tau. Lepas tu saya ni kan, Datuk Siti memang akan bisik kat saya tau, nanti boleh tak pesan supaya jangan cium, jangan salam cium, sebab dia memang akan jangkit terus. Dia akan jangkit terus. Tapi macam saya duk fikir macam manalah saya nak beritahu supaya orang tak kecil hati. Macam manalah saya nak beritahu supaya orang faham bahawa Datuk Siti kena sihat. Jadi biasanya kita akan suruh MC beritahu, okey nanti ataupun ada klik-klik kami lah yang akan beritahu nanti jangan salam peluk ya, nanti jangan peluk. Itu sebenarnya kan kami dalam dilema tau. Dalam masa yang sama tak nak orang tersinggung, tapi dalam masa yang sama nak jaga kesihatan Datuk Siti ni. Sebab tu kalau you all perasan, kadang-kadang kita memang elakkan untuk you all salam peluk. Tak nak yang wanita lah, maksud saya wanita bukan lelaki tau, ataupun yang batuk tapi tak pakai mask. Tapi sebab Datuk Siti ni kan dia memang cepat tau, walaupun jarak 50 meter pun dia memang akan. Lepas tu kan kami kan, contoh dalam circle kami, ini kita bekerja dalam circle Kak Zee kan. Dalam circle kami tak kisahlah designer ke, stylist ke, makeup artist ke kan, kalau ada seorang sakit, Datuk Siti memang akan suruh balik. Sebab dia memang apa? Dia Betul, memang sebab akan kena cepat. Betul, sebab kita saya dah melaluinya. Saya punya staff dia tak sihat, tapi dia pakai mask dan dia siapkan saya. Confirm esok saya tak sihat. Sebab saya tahu pakai mask ni pun kiri kanan kita tetap bernafas kan. So bila dia dekat dengan saya tetap akan kena juga. Dan memang betul lah, esoknya saya tak sihat. Saya terus batuk, paru-paru saya jadi macam semput. Itu yang buatkan saya tak sihat. Lepas tu nak konsert pula. Dia pun rasa sangat-sangat, dia rasa macam bersalah sangat-sangat. Tapi saya kata tak apa. Masa tu saya dah cakap, okey tak apa, you boleh balik dululah, tak apa. Tapi saya dah sempat jumpa dia, dah bekerja dengan saya sekejap. Saya kata tak apa, you balik dulu. Tapi esok memang saya sakit. Itu je. Tapi yang lain dari segi nyanyian, alhamdulillah bila tak ada masalah. Memang dari segi nyanyi, dari segi suara, memang suara kita akan bertukar. Kita tak akan dapat suara seperti Siti Nurhaliza 20 tahun yang lalu kan. Sebab kita ni dah makin berusia, suara pun dah season. Dia akan ada suara bass dia yang lebih besar tu, yang akan buat kita apa orang kata, saya suka suara sekarang. Kalau ikutkan, suka suara sekarang yang lebih matang berbanding dengan suara saya dulu. Dia macam ceknek sikit lah. Sebab saya dulu menyanyi, saya just jerit je. Itu dia. Kalau orang tahu tentang muzik, orang tahu tentang vokal, diorang suka sebab ada pelbagai apa orang kata variasi, colourful dari segi teknik menyanyi. Bila rendah, saya boleh pergi rendah. Saya ada bass, saya ada lemak, saya ada dia punya tu. Saya suka sekarang berbanding yang dulu. Kalau tanya saya, itulah. Cuma yang dulu tu masa anak dara kan, 17 tahun menyanyi je. Satu lagi masa kita rakaman untuk Sitiism. Okey, satu lagi sebenarnya dekat bila kita buat promo-promo Sitiism ni,
Ramai yang tanya, oh, memang sebutan dia Cityism ke? Bukan sebutan dia Cityism ke? Okey, tak apa. Kita betulkan kat sini. Okey, sebenarnya memanglah ejaannya Cityism, SITI-ISM. Tetapi sebab kita tak naklah ada dash tu, kita buat SITI-SM lah sebab nak jadikan dia satu. Tapi sebutan dia Cityism. Tapi tak apalah nak sebut Citizen pun boleh, jadi you all faham tu album kita. Tapi kalau yang untuk lebih formal Citizen. Satu lagi, sepanjang Datuk Siti merakamkan lagu untuk Citizen ni, sebenarnya kita akan cari kondisi yang dia dah boleh masuk studio. Tapi kalau kita tak puas hati lagi, kita akan masuk balik studio kan. Sebabnya Datuk Siti memang pada waktu tu kan doktor suruh rest, so Datuk Siti rest lah. Lepas tu macam dah okey sikit, kita masuk. Tapi sebenarnya suara-suara baru yang antara sihat dengan tak sihat ni, kebanyakan komposer suka. Komposer dia cakap, boleh tak I nak ambil suara yang serak tu? Boleh tak I nak simpan suara yang serak? Padahal kita kalau boleh nak suara yang tak sakit tu kan, kedengaran kan. Tetapi tak. Memang ada komposer-komposer yang memang sengaja simpan yang suara serak tu. Mesti contoh komposer yang suka Sharon Paul memang simpan. Sharon Paul dia kata I tak nak buat balik, walaupun kita buat balik maksudnya, tapi ya, bayangkan dia buat balik yang lain, dia yang serak tu disimpan. Sebab tu kalau you perasan nanti kalau ada lagu-lagu yang kita record balik, yang Datuk Siti akan ada macam dua suara dalam satu lagu. Macam tu lah. Menjaga cintamu pun daripada apa? Dia nak suara tu. Tak apa, it's okay, saya suka yang suara ini. Dia nak, betul. Setengah orang peminat saya faham. Dia nak suara Siti zaman dulu lah, nak masa suara tone ni lah. Itu terpulang pada masing-masing. Tapi bagi orang yang tahu muzik, macam saya cakap lah kan, macam apa sekali menjaga cintamu tu daripada Adi Rianto, oh saya senang banget suara ini, saya suka banget suara ini. Itu bagi orang yang tahu muzik, dia suka ada tone yang besar, ada tone serak. Even Aubrey Suito pun, tapi Aubrey dia memang cakap, tapi Kak Z orang yang, okey lah, ambil lah Kak Z orang yang berkecuali kan. Kak Z orang yang berkecuali, Kak Z orang yang tak tahu sangat muzik kan. Kak Z faham tau, apabila Datuk Siti buat konsert atau menyanyi 2 jam, 2 jam setengah di atas pentas, dia punya dia banyak menggunakan paru-paru, dan that's why Datuk Siti dia ambil suara dan nyanyian yang paling boleh dia duduk atas pentas tu 2 jam lebih tu. That's why kalau you tengok suara live dia, akan dia ambil suara besar tu. Sebab ianya membantu stamina dia, membantu stamina. Sebab kadang-kadang Datuk Siti nyanyi sampai 28 lagu tau. 28 lagu ni termasuk medley lah. Dia ada medley. Nak bertahan dalam 2 jam 20 minit atas pentas tu, tak boleh lah kita nak samakan dengan nyanyian satu lagu kan. Ni nyanyian non-stop ni, pergi lari belakang stage lagi, salin baju, terkocok kacah lagi, kadang-kadang tak sempat minum air, nyanyi lagi satu segmen, makan masa 30 ke 40 minit. Bukan nyanyi saja, nak bercakap lagi, nak buat-buat joke lagi. Saya kena akui lah, dengan usia Datuk Siti sekarang, saya selalu cakap, biarlah orang nak cakap apa pun, saya rasa dia sangat kerja keras. Dia sangat kerja keras sebab saya rasa dia rajin. Dia rajin nak kalau masa konsert tu, dia tahu orang tengah tengok dia, dia tahu semua mata tumpu kat dia, semua orang takkan cari bagusnya dulu, orang akan cari silapnya dia dulu. Itu benda dah biasa lah kan. Tapi sebab kita dah biasa kan, Datuk Siti dah 27 tahun di dalam industri, kadang-kadang kita baca pun kita senyum je. Kan, sebab dia yang melalui, dia yang hadapi, so dia dah yang tahu. Gitu. Tengok dia selama je make up tu, dia okey dah. Kita punya live nak jadi live untuk explain pula dah ya. Tapi tak apalah. Tak apa. Sebab bagi Kak Z adalah sambil-sambil. Beli-beli juga. Ya, beli-beli juga ya.